Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, dah sarapan? Nasib baik, tak dia tersasar kan? Sahur tak? Sahur ke saper? Sahur, Masya Allah. Besar sangat pahala sahur ni. Siapa yang tahu apa pahala sahur? Masa sebut besar sangat tu anggur kan? Siapa yang tahu ni? Apa kelebihan bila bersahur? Cepat tu search tu. Tengok, bos awak terus Google, yang lain relax. Sebab kita memang suka menerima kan? Subhanallah. Memang beza besar sebenarnya sesuatu amalan kita buat dengan ikut saja ataupun dengan kita ada ilmu. Kita ada ilmu, kita tahu apa yang kita buat. Dia membezakan nikmat tak nikmat, manis tak manis, istiqamah atau tidak, bersungguh-sungguh atau tidak. Sama juga tuan-puan bila tahu tentang kerja masing-masing, tahu peranan masing-masing, tahu tugas masing-masing, kita akan buat kerja kita dengan seronok, dengan gembira. Kita balik, kita rasa puas hari tu sebab kita buat kerja yang kita kena buat. Kita dapat capai target yang diletakkan. Kita akan selesai dengan rasa manis dan nikmat. Sama juga bila kita bangun sahur. Bila kita bangun sahur, kita bersungguh-sungguh sahur. Ibu isteri ni sungguh-sungguh masak. Kita tak rasa benda tu berat. Kita tak rasa benda tu menyusahkan. Walaupun jadi gaduh jugalah dengan laki yang susah nak bangun tu. Contoh kan. Dr. Azfar tak kot. Dr. Azfar yang kejut ahli keluarga kan. Alhamdulillah. Sebenarnya memang itu akhlak Nabi. Bulan Ramadan, Nabi akan mengejutkan keluarga. Nabi lah orang pertama yang bangun. Bahkan Nabi bukan hanya mengejutkan ahli keluarga terdekat, sampai anak yang dah kahwin pun Nabi pergi kejutkan. Nabi kalau kejutkan isteri, macam Dr. Azfar, berapa orang isteri ya? Marah Dr. Rosmah. Inilah satu-satunya kan. Kenapa gosok? Encik suami saya, dia memang selama-lamanya satu, insyaAllah. Nabi ada berapa buah rumah yang Nabi nak kena kejutkan? 8 buah, 9 buah rumah. Bahkan Nabi pergi kejutkan menantu anak. Itu cerita Sayyidina Ali. Nak kata itu yang Nabi buat bila bulan Ramadan, membangunkan ahli keluarga. Orang pertama yang bangun. Tapi janganlah bersedih pula ni ya, mengenal nasib diri. Dah 10 tahun dah, memang taklah nak tunggu dia bangun. Kalau tak sahur lah. Janganlah pula rasa sedih pula mengenang situasi diri kita. Boleh jadi kalau isteri bangun dulu, Allah nak beri lebih pahala bagi isteri tu. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, antara hadis berkaitan dengan sahur, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk orang yang bangun sahur. Hadis yang lain Nabi sebut Allah dan para malaikat mengampuni, mendoakan untuk orang, bukan mendoakan, Allah mengampuni orang yang bangun sahur dan malaikat memohon selawat. Maksudnya kita diberikan rahmat oleh Allah. Orang yang bangun sahur dengan tak bangun sahur, besar sangat beza dia. Jauh sangat beza dia. Yang ini sebab dia siapa? Dia dah makan malam tadi pukul 12, pukul 1. Lepas tu dia bangun, aku kenyang lagi lah, dia cakap. Tak apalah, malah lah nak sahur. Sedangkan Nabi pesan walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebiji kurma, membezakan dah. Kamu akan dapat rahmat Allah. Kamu akan dapat pengampunan Allah. Padahal sahur tu bukan nampak macam ibadah. Kenapa macam ibadah? Setiap kali Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Tak nampak ibadah, yang kita nampak makan, betul tak? Tak nampak pun perbuatan itu ibadah. Kalau orang tanya tengah buat apa tu? Oh, tu makan. Tak pun orang jawab, oh tu tengah ibadah tu, tengah makan. Lagi nak habis waktu sahur lagilah. Semua benda nak try. Kepek ni sedap ni. Ni nak rasa ni, nak rasa ni. Contoh, takut teringin nanti bila puasa. Tetapi subhanallah, hebatnya Nabi pujuk kita supaya sahur. Yang ramai umat Islam mengambil ringan, ambil mudah, sedangkan di situ ada pahala yang sangat besar, dapat rahmat Allah, dapat pengampunan Allah. Dan Nabi sebut, yang membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah sahur. Ahli kitab Kristian puasa juga,
Majusi puasa juga. Yahudi pun puasa juga. Yang membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, Nabi sebut adalah terletak pada sahur. Jadi besar pahala orang yang menyiapkan sahur. Masya Allah. Saya nak ucap terima kasih. Nak terima kasihlah kepada Klinik As-Salam 24 jam Kajang Selangor. Klinik As-Salam 24 jam Kajang Selangor. Masya Allah. Malam-malam ada pasien juga kan, mengejut apa semua. Jadi siapa yang bertugas malam tadi ni? Adakah yang bertugas malam tadi ni hadir ni? Tak tidur? Balik tidur lah kan. Online kot. Tapi muka macam tak cukup tidur juga ni. Sebab bila bulan Ramadan memang rasa ngantuk, kita tak biasa makan awal kan. Lepas tu sekarang kita rasa macam redup, mula-mula nampak ustazah, lepas tu tak apa nampak dah kan. Berada di alam lain, di alam nyata semula bila dengar wallahu a'lam. Apabila tafiul hidayah, barulah berada di alam nyata, dah habis. Tak apa, walaupun begitu berada di majlis ilmu, ini namanya majlis zikir dan ini umpama taman syurga. Maka walaupun tertidur di majlis ilmu, ia lebih baik daripada tertidur di tempat-tempat yang lain. Kita tetap dapat pahala, tubuh badan kita berdiam, mendengarkan ilmu, berada di taman syurga. Sebagaimana yang disebut oleh MC kita, Encik Muhammad Ridwan bin Abdul Hadi. Terima kasih MC yang segak sekali. Mana dah MC? Dengan ceramah tak MC? Oh, duduk belakang. Oh, senang nyorok kat belakang kan? Jadi boleh main handphone kan? Yang ni main-main buat-buat macam saya tak nampak. Tapi nampak tu kan. Macam berzikir. Rupanya pegang telefon, bukan pegang tasbih. Tapi tak apa, dia sedang catat nota. Setiap satu patah tu dia nak tulis tu. Masya Allah. Sebab kan kita punya CEO ni kan sebut, dia kata sebarkan. Macam-macam grup ada. Bawang, Halia, kan Lengkuas. Tapi yang saya lucu tadi, dia sebut ada grup sebelum kena marah dengan Dr. Azfar. Sebenarnya saya rasa bukan nama dia macam tu. Maksud grup persiapan sebelum ngadak Dr. Azfar ni kan. Kau kena, sebelum kau masak dengan Dr. Azfar, biar kau mendidih dulu. Biar info tu takat didih dia dah cukup. Sebab kau tak, kau kena masak dengan dia. Gitu. Sebenarnya karakter CEO ni lebih kurang sama ya belaka. Bukan nampak satu lembut, mesti untungkan staff dia. Janganlah korek rahsia dengan staff ya. Macam mana Ustazah Asmat yang sebenar. Jadi subhanallah, sebab kita ada target bila buat kerja. Bila ada target, kita macam menuntut perfectionist tu. Sebenarnya sebab daripada kesempurnaan tu lah baru boleh capai target. Betul atau tidak? Ada orang hidup dia tak ada target. Sebab tu dia relax-relax. Falsafah hidup dia, hidup mesti tenang-tenang. Kan? Dia punya motivasinya adalah, saya memilih untuk hidup biasa-biasa sahaja, tenang-tenang. Biasanya falsafah ini adalah orang yang tak fikir pasal orang lain. Faham? Dia fikir pasal diri dia. Dia fikir tentang, dia orang yang pentingkan diri. Saya minta maaf, saya sebut macam tu. Sebab dia fikir tentang diri dia, memanglah boleh tenang-tenang. Seorang suami, dia susah hati bila dia mikir pasal isteri, pasal anak-anak, apa tanggungjawab dia belum buat. Betul tak? Seorang isteri pun fikir benda yang sama. Seorang majikan fikir tentang apa yang dia buat. Staff pula fikir tentang apa yang dia perlu jawab dengan bos dia, dan dia akan jawab dengan Allah. Sebab dia dipertanggungjawabkan. Subhanallah, antara yang Rasulullah tinggalkan kepada umatnya adalah perkara berkaitan dengan tolong fikir tentang orang lain. Tolong fikir tentang asnaf fakir miskin. Tolong fikir tentang saudara kamu di Palestin. Kamu tak boleh fikir hari-hari hidup untuk diri kamu saja. Kalau tak, kamu tak ada beza dengan binatang. Saya dengar ceramah ni, Dr. Abdul Samad sebut. Kalau kamu hari-hari fikir, kamu nak makan apa, kamu nak tidur mana, kamu fikir tekan diri kamu, kamu tak ada beza dengan lembu, dia cakap. Dengan kambing, itulah binatang buat hari-hari. Tapi manusia ada tanggungjawab. Saya nak mulakan perkongsian kita pagi ini dengan membacakan satu hadis Nabi yang sahih. Dan bulan Ramadan ini, kenapa ia bukan hanya bulan puasa ya? Kalau kita sebut bulan Ramadan bulan puasa, tapi cuba baca Syahrul Ramadan, Syahrul Al-Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Ramadan, Syahrul Jud, bulan Sadaqah, Syahrul Ramadan, Syahrul Jihad, bulan jihad.
Sebab itu banyak perang berlaku di bulan Ramadan. Perkembangan Islam, pembukaan kota berlaku di bulan Ramadan. Kenapa tak boleh tangguh? Kan tentera lemah nanti. Kenapa nak pergi juga mempertahankan Islam, menyebabkan Islam bulan Ramadan? Kenapa tak fokus baca Quran? Kenapa tak fokus buat ibadah? Kenapa tiba-tiba nak tambah kerja ni di bulan Ramadan ni? Sebab bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah?" Lalu Nabi menjawab, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Lepas tu Nabi ditanya, apakah sifat-sifat ataupun amalan yang Allah cintai? Nabi jawab 4. Yang pertama, kamu membantu orang-orang yang memerlukan. Yang kedua, kamu menggembirakan orang lain. Yang ketiga, kamu bantu membayar hutang orang yang tidak mampu membayar hutang. Yang keempat, kamu memberi makan kepada orang yang kelaparan. 5 jawapan Nabi tadi tu, ada tak berkaitan dengan diri kita? Kamu puasa banyak-banyak, kamu zikir banyak-banyak, kamu solat banyak-banyak, tak ada. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan 4 amalan yang membawa cinta Allah adalah apabila kamu tolong orang susah, kamu beri makan pada orang lain, kamu gembirakan orang lain. Kemudian yang keempat, kamu tolong bayar hutang bagi orang yang tak mampu nak bayar. Orang yang susah. Dia datang jumpa kita, saya nak berhutang sikit sebab untuk yuran sekolah anak. Tak apa. Kalau betul-betul kamu susah, kita tolong bayar. Ini bukan orang yang berhutang sengaja buat hutang ni. Sebab kehendak, bukan keperluan. Ini keperluan. Tapi kalau orang tu hutang banyak sebab kehendak, sebab dia borong, itu cerita lain. Ini memang orang miskin, orang susah. Allah, Alhamdulillah. Bila Dr. Azfar sebut moto ataupun prinsip. Assalam, iaitu erti hidup pada memberi. Erti hidup pada memberi. Saya harap ia bukan hanya dipegang oleh CEO, oleh Dr. Rosma, oleh top management, tetapi sampai peringkat bawah. Erti hidup kita ini apabila kita memberi, barulah hidup kita ini bererti. Tak dengan hadis. Ada orang hebat sayang kita. Oh, aku PM sayang aku. PM ada sebut I love you Azfar. Oh, contohlah. Saya rasa kalau PM buat status, PMX buat status I love you Azfar, pemilik klinik Assalam, tak tahulah Dr. Azfar jadi apa kan. Menggelupulah dia. Wah, dapat I love you daripada orang yang hebat ni. Lepas tu tak tidur malam lah, buat frame kot. Tak tahulah apa yang akan berlaku Dr. Azfar. Dicintai oleh isteri, suka tak Dr. Azfar? Suka kan? Gitu tu lah muka dia. Isteri cakap tak I love you hari ni? Rahsia tak apa. Tak, kita disayang, dicintai oleh orang yang kita sayang, kita dah suka sangat, betul kan? Tapi kalau kita dicintai pemilik kasih sayang, kita dicintai Allah, Tuhan, pemilik sekalian alam. Dan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka cintailah dia, wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril pun pergi di hadapan seluruh para malaikat. Dia ketua malaikat, dia boleh kumpulkan semua malaikat sebab dia pengulu dan dia ketua. Lalu malaikat Jibril pun berkata, wahai para malaikat sekalian, para malaikat, sesungguhnya si fulan ini dicintai oleh Allah, maka kamu semua cintailah dia. Ui, dahsyat kedudukan orang yang Allah cintai. Subhanallah. Tetapi apabila Allah membenci seseorang, Allah panggil juga malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku benci dia ni. Lalu malaikat Jibril pun berkata di hadapan para malaikat, sesungguhnya si fulan ini dibenci Allah, maka bencilah dia. Maksudnya, tak perlu layan dia, tak perlu turun rahmat pada dia, tak perlu lindung dia, tak perlu turunkan kebaikan untuk dia, sebab Allah membencinya. Sebab itu tuan-puan dimati Allah sekalian, saya tanya, betul atau tidak? Bila hidup kita mikir nak beri, susah tak hidup kita? Susah ke senang?
Hakikatnya susah sebenarnya. Hakikatnya susah. Yang senangnya fikir perut kita nak buka puasa apa hari ni. Keluarga kita nak makan apa. Kan senang. Tapi bila kita mikir orang susah nak makan apa. Orang miskin kat Sabah tu nak makan apa. Palestin tu nak makan apa. Itu yang susah tuan-puan sekalian. Sebab itu saya kagum bila Dr. Asfar sebut mulakan mukadimah dengan apa? Dengan pasal Palestin. Sebab itu nampak macam duit ada, orang kaya. Kenapa dia susah-susah ni ya? Kenapa nak susah? Kenapa nak ribut? Kenapa nak masa dia nak sibuk-sibuk ni? Sebab memikirkan hal orang lain. Tuan-puan sekalian, 3 hari, berapa hari sebelum masuk Ramadan, saya dapat mesej daripada Ustaz Pondok di Sabah. Yang mana sudah 3 tahun berturut-turut kita bantu. Asnaf fakir miskin di Sampurna tu, di Sabah tu, Kampung Laut tu, kita bantu 3 tahun berturut-turut. Ini masuk tahun keempat. Masuk tahun keempat ni, tuan-puan sekalian, dia kata, Ustazah, sebab kita pernah pergi, kita pernah jumpa, kita tengok realiti kehidupan di situ, umat Islam saudara kita. Ustazah, kampung ini makin susah, dulu susah, sekarang makin susah. Penduduk di sini, hari-hari kebanyakannya, bukan kebanyakan maksudnya, sebahagian mereka makan daripada sisa buangan tong sampah. Diorang pergi ke bandar-bandar, ke tempat-tempat orang buang sampah, mungkin di restoran tempat orang buang sampah, mereka kutip jadikan makanan untuk mereka makan di rumah. Dan mereka ini sekian-sekian-sekian. Tuan-puan tahu tak apa konflik saya? Dalam akaun kami, NGO kami tak ada duit. Kenapa hari ini makin sukar orang nak memberi? Sebab makin ramai orang ragu-ragu. Yang kedua, ekonomi. Tapi saya tak sanggup nak cakap, minta maaf Ustaz, tahun ni kami tak dapat bantu. Saya tak sanggup. Saya hanya cakap insya-Allah kita akan bantu. Ustaz tempah je seperti biasa. Sehari 200 untuk 200 orang. Itu pun berapa kampung dia akan gilir. Hari ni 200 orang ni, esok 200 orang berbeza. Lepas tu pergi habis. Mungkin sebulan bolehlah orang tu makan 2 kali hidangan yang sedap sikit. Satu hari mereka hanya mampu makan 1 kali je Ustazah. Kalau mereka dah makan puas buka, dia tak makan lagi sahur. Ataupun makanan yang diterima dia bahagi 2. Mereka menunggu-nunggu sangat Ramadan. Sebab bulan Ramadan je dia orang boleh makan makanan yang betul-betul makanan. Ini bukan cerita pasal Palestin. Ini cerita di negara kita yang tercinta, di Malaysia, di Sabah, di Sarawak. Kita ada ejen kita, NGO kita, wakil kita di sana. Sebab itu saya minta maaf saya sampai lambat. Habis ceramah saya terus meeting dengan tim. Saya kata, saya takkan cakap tidak sebab saya takut saya tak boleh cakap tidak depan Allah besok. Kenapa kamu tak tolong saat ada orang merayu-rayu minta pertolongan untuk beri makan kepada asnaf? Sedangkan kamu ada tim, kamu ada pengaruh, kamu ada nama, kamu ada tenaga. Kamu boleh makan sedap waktu kamu berbuka sedangkan saudara kamu sedang kelaparan. Sedangkan mereka sebungkus nasi, mereka kongsi satu keluarga, tahu tak? Mereka ni umat Islam yang taat, mereka puasa, mereka solat. Yang senang adalah saya jawab, minta maaf kami tak ada dana. Itu senang. Tak perlu fikir, tak perlulah muka ni nak minta derma, tak perlulah saya ini berhadapan dengan fitnah-fitnah yang kata Ustazah Asmat ni guna dana awam untuk salah laku, fitnah-fitnah sampai saya dilaporkan, saya dipanggil pihak kuasa, sampai ke pihak polis dan sebagainya. Sebab apa? Kita buat kerja memikirkan orang lain yang mana Nabi suruh umatnya bantu fakir miskin. Luangkan masa tenaga untuk orang lain, bukan untuk kita, bukan untuk keluarga, tapi untuk orang lain. Tapi mereka ini di akhirat kelak akan bersaksi di hadapan Allah kelak. Walaupun orang tak tahu tuan-puan infak, tuan-puan derma, orang tak tahu. Yang menerima pun tak tahu, tapi Allah akan buka semua. Tarikh sekian, saat sekian, infak untuk asnaf fakir miskin, untuk makan sekian-sekian. Subhanallah, Allahu Akbar. Moga kita tergolong di kalangan yang disebut dalam hadis Nabi itu, orang yang Allah cintai. Dan ciri-ciri orang yang Allah cintai. Dan Allah isytiharkan di kalangan para malaikat. Ini orang yang aku cintai. Dia tidak dikenali pun. Dia staf assalam. Orang tak pandang pun. Tapi senyap-senyap dia transfer. Senyap-senyap dia infak. Hanya antara dia dengan Allah saja yang tahu. Tapi malaikat tahu tak? Malaikat catat. Malaikat nampak tak? Kita buka online tu. Kita transfer tu. Malaikat catat semua. Dan semua itu akan diisytiharkan di
akhirat kelak. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi itu sebenarnya mukadimah ya. Tajuk kita kan berbeza. Al-Quran di hatiku. Jadi mukadimah dia tak masuk lagi timing ceramah. Ceramah saya sebenarnya sejam. Suku bermula daripada sekarang ya. 11.15. Dr. Azfar bin Hussein pengasih ya, Chief Executive Officer. Dr. Rosmaliza, Beta Kamari Chief Commercial Officer. Encik Abdillah bin Abdul Syukur Chief Operating Officer. Puan Erna Yani yang akan sampai bila masa. Puan Adila, Puan Adila, pengasas produk layanan, dan dibawa semua tim layanan ni. Masya Allah, sama-sama gabung kan. Dr. Sharifah Najwa binti Syekh Ahmad, pemilik rangkaian klinik Najwa. Okey, Dr. Sharifah. Oh, subhanallah. Oh, ada rangkaian klinik Najwa. Klinik Dr. Najwa, Masya Allah. Ni banyak rangkaian jugalah ni, macam assalam ya. Macam mana? Oh, umur. Itu ni perkembangan klinik. Itulah umur klinik lah maksud saya. Walaupun macam Dato' salah tu. Ketua-ketua jabatan, doktor-doktor dan seluruh kaki tangan klinik Assalam dan semua yang hadir secara live, dan saya muliakan encik suami saya, Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya yang sentiasa setia menemani, masya-Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tajuk kita apa? Al-Quran di hatiku. Subhanallah. Sekarang Al-Quran ada di mana? Ada tak di hati kita? Ada. Masya-Allah. Al-Quran ada di tangan ke di hati? Oh, jadi sentiasa ingat Al-Quran ya. Tangan kita mana lagi banyak? Pegang phone ke pegang Al-Quran? Oh, sebab dalam phone ada Al-Quran. Okey, subhanallah. Dalam phone ada ceramah, dalam phone buka je phone memang buka tafsiralquran.net kan. Masya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-puan sekalian. Masuk satu Ramadan semalam, kalau boleh dalam tempoh bulan Ramadan ni, isi kandungan phone tu, mana yang tak berkait, kita hide dah dulu semua. Kita sebelum ni suka duduk follow page-page sensasi kan. Contoh macam apa page sensasi? Oh, tak tahu. Oh, assalam tak tahu. Diorang tak tahu. Diorang tak biasa. Masya Allah. Jadi tak tahu. Wider-wider sebelum ni tak sempat. Rehana pun tak sempat Dia madu, habatus sauda, Al-Quran. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kagum. Ini golongan-golongan rare akhir zaman ni. Oh, Masya Allah. Tak sempat ikuti perkembangan apa semua wider-wider. Dia bila kita buka Facebook, yang viral akan naik, betul tak? Dia akan naik jika kita follow page-page tersebut. Betul? Ataupun kita pernah baca walaupun kita tak follow. Sebab kan algoritma ni kan dia boleh baca. Kita duduk berhenti berapa minit kat situ, walaupun kita tak pernah follow, like pun page tu dia akan naik. Kita dah tahu dah page-page yang selalu akan tularkan gosip, yang membuatkan kita tak suka sebenarnya, tapi kita terbaca komen-komen. Geram nak baca komen. Lepas tu kita baca. Dah berapa minit dah? Kadang sampai jam. Kadang kita baca benda yang fitnah, benda yang tak sepatutnya. Hati kita benci orang tanpa sebab. Tak suka orang tanpa sebab. Jadi bulan Ramadan ni, kalau boleh, buat hide, unseen, unfollow, block. Buat biar kita punya account kita tu, IG ke TikTok ke, bila buka je bersih. Semua berkenaan dengan yang positif, yang harmoni, yang bagus-bagus, yang boleh menggalakkan kita melakukan ibadah. Saya cakap benda ni sangat penting sebab kita ni auto buka tekan Facebook, betul tak? Auto buka phone tekan IG kita, buka phone tekan Reels, betul atau tidak? Ke memang tak ada akaun semua ni? Oh, memang tak ada IG, TikTok, FB semua tak ada, assalam. Oh, ni memang betul-betul luar biasa ni. Macam mana didikan bos dia tak tahulah ni. Facebook, anda tahu apa itu Facebook? Instagram tahu, TikTok tahu. Oh, Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bulan Ramadan datang setahun sekali, dan belum tentu kita akan jumpa lagi tahun depan. Alang-alang dah sampai bulan Ramadan, buatlah yang terbaik. Buatlah sehabis baik. Korbankan sikit apa yang kita suka, apa yang kita minat, apa yang selalu kita baca. Sebab apa yang kita nampak masuk ke dalam hati, apa yang kita dengar pun masuk ke dalam hati. Kita susah sangat nak kontrol bila benda tu keluar, untuk menahan diri kita daripada tekan dan tengok komen. Betul atau tidak?
Jadi kita ambil satu masa, kita unfollow. Bahkan ada sahabat-sahabat saya beberapa orang, bila masuk bulan Ramadan, dia log out semua media account dia log out semua. Dia bagi tahu jumpa balik nanti Aidilfitri. Siap buat pengumuman macam tu lah. Maksud dia kata saya akan freeze, 1 bulan ni saya tak akan muncul, saya tak akan keluar, saya tak akan ni. Jadi jangan risau tentang saya, walaupun mungkin tak ada orang risau pun saya. Mungkin sekarang pada kita ni tak buat pengumuman, saya akan pelik pula sebab sama ni orang tak tanya pun kalau saya tak buat posting. Maksudnya mungkin dia orang yang perlu bagi tahu, mungkin ada orang yang menanti-nanti. Jadi kalau anda yang tidak melibat orang lain, jadi boleh je buat, anda akan rasa tenang sangat sebab ada masa je buka Al-Quran contoh. Sebab benda tu ada di page pertama Facebook, IG, TikTok. Sebab tu kita mudah tekan. Tapi bila kita apps tu kita buang. Untuk bulan Ramadan apps tu kita delete. Kan kita boleh ni balik. Kita delete, tak ada dekat depan dan tak ada dalam phone. Kena kena download balik barulah ada. Jadi kan payah sikit sebab dah tak ada. Itu kita akan rasa betul-betul rasa tenang. Itu yang saya buat bila adik Syuwaira melibatkan saya kan. Sebab buka je keluar, saya akan delete semua apps tu. Supaya saya tak ada gatal-gatal tangan nak melukakan hati sendiri, nak buka dan nak baca komen-komen negatif orang. Jadi kadang freeze seminggu, kadang freeze 2 minggu, kita akan rasa sangat tenang. Jadi bulan Ramadan, kita nak tumpukan masa tenaga kita pada Al-Quran. Kita terpaksa buat begitu, kalau tak kita akan leka dengan media sosial. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan baca beberapa hadis berkaitan dengan Al-Quran dan juga bulan Ramadan. Saya baca dan sahabat-sahabat ikut. Sama-sama kita bacakan hadis Nabi ini ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahra, Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah, wa surata Ali Imran, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان an ashabihima. Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mari kita dengarkan apa maksud daripada hadis Nabi ini. Ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Al-Quran akan menjadi penolong, akan menjadi peguam bela, akan berhujah untuk kita di akhirat kelak. Itu hadis yang lain. Nabi bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au hujjatun alaika. Nabi bersabda, Al-Quran itu akan menjadi hujah membela kamu ataupun hujah menentang kamu. Saya ulang lagi sekali. Itu hadis yang sahih juga. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-Quran ini akan menjadi hujah pembela kamu
Di hadapan Allah dia akan membela kamu. Dia akan jawab bagi pihak kamu. Di dalam kubur apabila kamu ditanya, man rabbuka? Kita tanya dulu atas dunia ni. Nak tahu assalam boleh jawab tak? Ini soalan bocor kan yang akan ditanya di alam barzakh. Man rabbuka? Masya Allah, Allahu Rabbi. Boleh bagi hadiah ni. Cinta syurga satu untuk dia. Tepuk-tepuk sikit. Masya Allah. Ada bawa tak cinta syurga? Ada. Bagi terus, bagi terus. Allahu Rabbi. Dia jawab dah besar Arab tu. Ni. Yang baju merah ni. Subhanallah. Itu haruman raudah tu. Tak sangka-sangka kan? Okey, man rabbuka? Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Okey, bersedia ya semua ya? Soalan seterusnya. Okey, betul ni. Man nabiyuka? Dah. Ya, betul lah tu. Kita kalau jawapannya adalah Rasulullah Nabi, contohlah Rasulullah adalah nabiku. Tapi kalau jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pun betul. Tapi sebab dah lebih daripada masa tu kan. Dia hang lama tiba-tiba man Nabi Yuka, siapa Nabi kamu, tiba nak jawab. Sebenarnya terus boleh jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi puan tudung hitam ni antara yang terkedepan jawab. Maka boleh juga kita beri. Gitu kan, takut dia menuntut hak. Mana hak saya ni? Dah bankrupt hari ni. Sebab bijak-bijak. Ya, puan tudung merah ni. Tudung hitam, sorry. Okey, soalan seterusnya. Ma kita buka. Alhamdulillah, jawab serentak, syukur. Jadi kita tak ada pilihan siapa-siapa. Okey. Madinuka. Apa serentak, alhamdulillah. Islam dini, Islam agamaku. Man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudara kamu? Al-muslimina wal muslimat. Ya, orang-orang Islam, lelaki dan perempuan, itulah saudara kita. Jadi, tuan-puan sekalian, dikatakan bila dalam alam barzakh, bila Al-Quran menjadi teman kita, yang menjawab soalan itu Al-Quran. Bila kita ditanya, bahkan Al-Quran akan menjawab dan menjadi peguam bela di hadapan Allah di mahsyar, di dalam kubur. Hebatnya Al-Quran. Tapi bagi mereka yang menjadikan Al-Quran itu sahabat dia, dia paling banyak pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Ustazah, tapi saya kerja Ustazah. Kalau pegang Al-Quran, tak pegang stetoskop. Stetoskop ke apa? Sorry, bukan stetoskop. Yelah, yang stetoskop betul lah kan? Saya kena marah kalau tak spa nanti. Betul lah, jadi doktor kena pegang stetoskop. Lah kat leher dia stetoskop kan, betul kan? Nak dengar jantung orang tu kan, degupan jantung. Subhanallah. Masya Allah, tuan-puan sekalian, bukan bermaksud kita kena pegang sentiasa Al-Quran. Bila Al-Quran ada di bibir, di lidah, bila kita bekerja, kita masih boleh baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Macam mana nak baca Al-Quran sebanyak-banyaknya? Kita kerja ni, pagi sampai petang pukul 8, passion non-stop. Macam mana kita nak baca Quran sebanyak-banyaknya? Ada cadangan? Betul. Tapi puan dah dapat hadiah tadi. Okey. Tak apa, puan tak dapat hadiah apa? Tak apa, okey. Puan ikhlas jawab. Tuan-puan sekalian, kita boleh ulang-ulang bacaan Al-Quran yang kita hafal. Sementara tunggu patient masuk, sementara sekian-sekian, daripada kita tak dapat nak buka Quran, nak sambung bacaan, kita ulanglah 3 kul, kita ulanglah ayat kursi, ulanglah surah Al-Fatihah, ulanglah mana-mana ayat yang kita hafal. Sambil bawa kereta, sambil buat kerja, sambil daripada kita jadikan budaya di sini dan juga di hijrah, budaya Al-Quran. Daripada kita borak-borak, daripada kita duduk ni, ayat mulut tu duduk ulang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Target sehari 500 kali sehari. Target baca Al-Fatihah 100 kali. Contohlah. Itu juga dikira memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Okey, tak baca lagi ni. Tak habis lagi hadis yang kita baca ni. Tuan-puan sekalian, saya akan habiskan buku ni. Nipis je kan? Hadis ni ada lebih kurang dalam 20 macam tu. Jadi mungkin kita berhenti rehat sekejap Zohor, lepas tu kita sambung balik. Boleh ke? Tak boleh. Bos dia macam ni. Lepas tu dia jawab boleh macam ni.
Boleh. Itu tak boleh ya. Kalau boleh gini. Nah, kita akan berhenti mengikut waktu insya-Allah. Okey, saya akan sambung. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Bacalah Az-Zahrawain. Nabi kata bacalah Az-Zahrawain. Jadi ini penyelesaian kita yang tak sempat nak khatam 30 juzuk, dengarkan apa yang Nabi sebut. Bacalah Az-Zahrawain, yakni surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kalau kita sibuk sangat, tak sempat, sebab kita banyak kerja juga ibadah, itu pun berganda pahala di bulan Ramadan. Buat kerja bulan Ramadan, pahala berganda, buat kerja bukan di bulan Ramadan ya. Jadi jangan pula rasa, sebab kerja aku tak sempat baca Quran. Sebab kerja, jangan rasa begitu. Sebab kerja juga sebagai satu ibadah. Tak sempat sangat, sibuk sangat, maka sekurang-kurangnya baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kenapa Nabi sebut? Kerana keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tompok awan menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang, dalam keadaan hendak menaungi pembacanya. Dan Nabi ulang lagi, bacalah Al-Baqarah, kerana dengan membacanya akan memperolehi barakah, dan jika tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, Nabi kata. Kalau kamu tak baca surah Al-Baqarah, kamu akan menyesal. Dan pembacanya tidak dapat dikuasai, dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Ya. Betul. Ya, betul. Terbaik. Bukan, maksudnya saya akan jawab. Ini orang yang, okey, tertinggal ni. Nak tulis ni. Masya Allah. Naikkan pangkat dia, bos. Sudah dah lah, sudah dah lah. Jangan ada lagi orang lain soalan nak tunjuk aktif kan. Ini orang yang ada inisiatif, betul tak? Jadi subhanallah pura aktif lah. Subhanallah, orang muda. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya akan ulang lagi sekali. Nabi bersabda, bacalah Az-Zahrawain. Kita tahu di mahsyar kelak, suasananya umpama seperti matahari berada sejengkal dengan kepala. Sekarang matahari berapa juta kilometer beza, jarak dengan kita berapa juta kilometer. Jauh sangat. Itu pun kita duduk tengah panas tu, boleh tak duduk lama-lama? Kalaulah kita berjalan laju-laju kalau bawah panas, nak pergi tempat teduh, tak tahan kita. Tapi di padang mahsyar sangat dahsyat, azab pada mahsyar sangat dahsyat. Tetapi ada manusia, bila di mahsyar, dia dinaungi umpama seperti ada dua kelompok awan. Satu daripada surah Al-Baqarah, satu daripada surah Al-Imran. Dua tompok awan menaungi pembacanya. Atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam keadaan hendak menaungi pembacanya. Ibarat burung-burung ni dia berkumpul untuk menaungi pembaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Lepas tu Nabi sambung, bacalah Al-Baqarah. Kerana dengan membacanya akan memperolehi barakah. Dan jika tidak membacanya menyebabkan penyesalan. Dan pembacanya tidak dapat dikuasai ataupun dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian. Pengalaman saya pernah jumpa orang yang istiqamah surah Al-Baqarah. Setiap hari dia baca surah Al-Baqarah. Setiap hari. Kalau kita ditanya, apa surah amalan? Jawab sendiri masing-masing ya. Oh, saya baca Al-Mulk setiap malam. Alhamdulillah. Oh, saya baca 3 ku setiap hari. Alhamdulillah. Biasa tak kita jumpa surah amalan di Al-Baqarah? Al-Baqarah dekat 3 juzuk ya. Panjang. Surah amalan di Al-Baqarah, saya jumpa 2 orang. Ada seorang hamba Allah ni, saya jumpa dekat sesi minyak. Cerita ni 4 tahun yang lepas. Lepas tu dia nampak saya. Masa tu hujan renyai-renyai. Bukan cerita seram dia, ni memang orang yang sebenar lah. Lepas tu saya keluar. Beliau ni, hamba Allah ni dikenali juga. Ada bodyguard kiri kanan dia. Lepas tu dia kata, ya Allah Ustazah, Masya Allah Ustazah yang masyhur. Saya ingat dia sebut macam tu. Lepas tu dia pesan pada saya, Ustazah tolong istiqamah baca surah Al-Baqarah. Ustazah baca surah Al-Baqarah setiap hari. Ustazah istiqamah lah.
adalah ayat-ayat yang dia cakap pada saya. Dia orang yang ahli Al-Quran, sebab dia memang dalam bidang Al-Quran. Lepas tu dia cakap, adalah benda yang dia cakap, Ustazah, ramai yang nak supaya Ustazah berhenti buat kerja dakwah. Ustazah ada ramai musuh. Ustazah pun sakit. Saya boleh tahu Ustazah sakit. Ustazah sekian-sekian. Ustazah, Alhamdulillah. Lepas tu saya tanya, sebab saranan dia tu biasa orang lain kalau jumpa ustaz-ustaz perawat-perawat ni, amalkan ayat kursi, amalkan Al-Fatihah 7 kali, amalkan sekian-sekian. Tapi bila dia suruh saya buat amal surah Al-Baqarah, rasa beratnya lah. Amalkan Al-Baqarah Ustazah. Saya pun kata, beratnya, susahnya, berat. Boleh Ustazah, Alhamdulillah saya buat amal setiap hari Al-Baqarah. Kalau Ustazah dapat beramal, insya-Allah tak ada apa yang boleh menghalang. Dia betul-betul surah pelindung. Dia sangat hebat, dia sangat luar biasa, dan segala urusan dipermudahkan Allah. Dan sampai hari ini saya masih belum dapat istiqamah surah Al-Baqarah setiap hari. Ada waktu saya boleh baca, tapi banyak waktu saya tak dapat. Itu orang pertama. Orang kedua, tahun lepas, masa tu saya balik daripada Ghana Afrika ke, ataupun daripada Madinah ke Mekah, saya tak ingat. Tapi yang baca surah Al-Baqarah ni, masa tu atas flight pramugari ni yang pakai selendang yang nampak leher, pramugari kan. Saya nak pergi tanda je nampak dia pegang Al-Quran. Time dia buat kerja sibuk-sibuk, tapi time bertembung, time tengah berjalan, dia boleh pegang Al-Quran. Bila saya pula kerap pergi tandas, kejap nampak dia duduk depan bahagian, dan ada tempat duduk, ada tempat berdiri untuk siapkan makanan tu kan. Tu pun dia pegang Al-Quran, dia kecil. Seorang wanita. Kejap-kejap Al-Quran, kejap-kejap Al-Quran. Sampailah saya pergi tanya dia, Subhanallah, kamu baca apa? Saya baca Al-Baqarah. Saya kata, ya Allah, daripada tadi setiap kali saya lihat kamu mesti dengar Al-Quran. Kamu baca Al-Baqarah. Alhamdulillah, kullul yaum, dia kata. Setiap hari saya baca Al-Baqarah. Saya pula, setiap hari Al-Baqarah. Alhamdulillah, setiap hari. Dia cakap tu macam biasa. Alhamdulillah, setiap hari macam tu. Saya je terjegit-jegit. Setiap hari Al-Baqarah. Ya, naam. Yes, dia cakap dalam bahasa Inggeris. Saya tak ingat dia bukan orang Arab. Saya tak ingat dia orang mana. Subhanallah, dia badan dia besar-besar, tegap. Setiap hari baca Al-Quran. Lepas tu saya kata, ya Allah, saya tak baca Quran sebanyak kamu. Dia jawab apa? Kamu lebih baik pada saya. Takkan awak baca Quran pada saya? Saya kata, tak. Saya tak sebaik kamu. Pakaian kamu lebih baik pada saya. Kamu tutup aurat dengan sempurna. Lagilah saya terasa. Lepas tu dia cakap pada saya rasa kamu ni somebody. Kamu ni seseorang. Adakah kamu guru? Adakah kamu sesiapa? Dia tanya saya. Sebab dia tengok orang lain tu macam duduk, macam tegur-tegur saya, hormat saya. Lagilah tak tahu nak tak mana muka. Lepas tu saya pun kata, selepas awak siap baca Al-Baqarah, saya nak pinjam Quran kamu. Lepas dia kata, of course, boleh. Lepas tu saya tanya dia, kamu baca terus sekaligus? Saya baca terus sekaligus. Tapi kalau saya ada kerja, saya berhenti, saya sambung. Tapi kalau di rumah, saya akan baca terus sekaligus tanpa henti. Bukan baca sekejap ni, tak. Dia berhenti. Saya kata, beratnya. Mula-mula kamu akan rasa berat. Lama-lama kamu akan rasa ringan. Dan kamu akan rasa semua urusan hidup kamu semua dipermudahkan. Dan tidak ada ujian dan masalah yang kamu tidak boleh hadapi. Dia pula camah kat saya. Ya. Sungguh, demi Allah, ini bukan cerita rekaan. Dia kata, saya baru saja kehilangan arwah ayah yang saya sangat rapat, saya sangat dekat dalam minggu lepas. Tetapi alhamdulillah saya kuat. Saya boleh hadapi ujian tersebut. Sebab saya tengok ada kawan saya kemurungan bila kehilangan orang yang tersayang. Dia belum kahwin, jadi dia sangat rapat dengan mak ayah. Tetapi alhamdulillah, saya kuat. Dan saya hadapi pelbagai ujian dan cabaran yang saya tahu Al-Baqarah inilah yang membuatkan saya jadi kuat. Itu yang saya sebut. Kita nak declare Al-Quran jadi kawan, malu. Betul tak? Kita nak declare, nak kata Al-Quran teman, malu. Sebab kita tahu diri kita dengan Al-Quran, hubungan kita macam mana. Kadang satu hari tak pegang pun Al-Quran tu. Mashaf tu, satu hari tak pegang pun mashaf. Kadang satu hari tak baca pun Al-Quran. Nak dapat satu muka surat sehari, dua muka sehari. Dan kita nak cakap, kita kawan kepada Al-Quran. Malu. Orang yang macam ni, tu pun dia tak ngaku dia rapat dan dia baca banyak Al-Quran. Tak, saya tak baca banyak, sikit. Saya cuma baca Al-Baqarah je. Allahu Akbar.
Dan penampilannya, kerjanya, apa yang dia buat kita nampak biasa. Dengan pakaian yang tak menutup aurat dengan sempurna. Tetapi hubungan dengan aku sangat rapat. Sampai boleh istiqamah setiap hari baca surah Al-Baqarah. Dia kata, mula-mula kamu akan rasa masa kamu panjang untuk baca Al-Baqarah. Selepas kamu dah biasa, rasa sekejap saja. Mula-mula kamu rasa mengantuk. Lama-lama kamu tak ngantuk lagi, dia cakap kat saya. Saya rakam sebenarnya. Video tu ada dalam telefon saya. Dia kata, awak nak rakam, awak jangan ni. Tak, untuk saya je. Jadi apa yang dia cakap, apa yang dia sebut, saya kata susah, tak. Bahkan nanti kamu akan rasa masa kamu begitu banyak. Sebab masa kamu jadi berkat. Bila kamu luangkan masa kamu dengan Al-Quran, masa-masa yang lain jadi berkat. Maksud berkat bukan tiba-tiba, hari ni jadi 30 jam lah. Tak. Sebelum ini kerja yang kita buat perlu masa 3 jam. 1 jam dah settle. Kalau sebelum ini urusan-urusan kita buat memerlukan masa sekian, tapi kerana berkatnya daripada hasil keberkatan Al-Quran, Allah permudahkan, Allah datangkan orang-orang yang memudahkan urusan kita. Allah datangkan orang-orang yang tepat bersama dengan kita. Selama ni suami tak pernah sebut contohnya. Ada apa-apa yang saya nak tolong. Tiba-tiba berkat kita dengan Al-Quran, suami pula. Ada apa-apa nak tolong. Hari ni awak tak payah masak. Awak tak boleh masak dapur pun. Saya masak. Oh, tiba-tiba suami berubah. Contoh. Maksud saya lah, kita tak tahu bagaimana Allah akan mengubah kehidupan kita melalui Al-Quran. Bagaimana tiba-tiba anak kita yang malas jadi rajin. Subhanallah, wallahu alam. Boleh jadi bulan Ramadan tiap-tiap hari tak payah masak. Jiran ni bagi, jiran yang bagi, wallahu alam. Masa kita dijimatkan oleh Allah, diberkati oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita. Masya Allah. Jadi, mudah-mudahan semangat untuk kita baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, kerana keduanya akan menaungi kita di mahsyar kelak. Tidak orang lain dalam panas, kita dalam teduh. Orang dah tahu dah ni, dia ni confirm syurga ni. Sebab dekat pada mahsyar pun dah beza dengan orang lain. Orang lain tak ada naungan, dia ada naungan. Nak baca setiap hari ke? Kalau tak mampu, kita baca seminggu sekali ke? Kita wajibkan diri kita seminggu sekali khatam Al-Baqarah dan Al-Imran contoh. Ustazah seminggu sekali berat sangat tu. Sebulan sekali pun mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mencintai surah ini. InsyaAllah. Okey, hadis yang seterusnya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebelum itu, Imam Bukhari, yang kita baca riwayat Bukhari tu, di dalam bulan Ramadan, dia khatam Al-Quran sehari sekali. Satu hari khatam Al-Quran. Satu hari khatam Al-Quran. Satu hari khatam Al-Quran. Imam Syafi'i, mazhab kita, khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ini cerita bulan Ramadan. Akan khatam sehari 2 kali. Imam Syafi'i sehari 2 kali. Kalau cerita yang lain lagi pelik. Lagi pelik. Subhanallah. Kita tahu bila sebut imam-imam ini, mereka memang dalam bidang ilmu. Mereka infakkan diri mereka untuk ilmu dan mereka mengajarkan. Tetapi kalau kita baca Rasulullah khatam berapa kali dalam bulan Ramadan? Nabi Muhammad SAW khatam berapa kali bulan Ramadan? Satu Ramadan, setiap kali Ramadan, Nabi akan khatam 1 kali. Kecuali yang terakhir. Ramadan yang terakhir sebelum Rasul wafat, Rasul akan khatam dengan malaikat Jibril 2 kali. Rasul khatam 2 kali. Kenapa Rasul baca sikit saja? Subhanallah. Kita tahu Rasul orang yang sangat sibuk. Hidupnya adalah untuk umat. Kerjanya untuk umat. Subhanallah. Rasulullah ada panglima perang. Rasul juga pemimpin. Jadi sebab itu, kalau kita tak dapat memperbanyakkan Al-Quran kerana tugas-tugas kita yang banyak, maka niatkan semua kerja kita itu ada sebagai ibadah, sebagai jihad dan sebagai zikir. Subhanallah. Kalau orang tanya saya pun, saya jawab benda yang sama. Ustazah tak penat ceramah sejam, 2 jam, nampak penat. Saya niatkan zikir. Belum tentu saya mampu zikir sejam, 2 jam. Belum tentu saya mampu duduk atas sejadah. Mungkin baru je astagfirullah dah ngantuk dah. Tapi saya niatkan zikir. Niatkan buat kerja sebagai zikir. Mengingati Allah. Kenapa kerja sebagai zikir? Kalau kita tak ingat Allah, kita tak kerja tau. Sebab Allah perintahkan kita bekerja. Kita buat apa yang Allah perintahkan. Maka itu semua adalah zikir. Apa saja perbuatan mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, semua zikrullah. Itu disebut oleh alim ulama. Bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikrullah. Tapi segala apa perintah Allah dan larangan Allah kita tinggalkan, itu menundukkan kita ingat Allah. Kalau tak ingat Allah, kita tak buat perintah Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Hadis yang seterusnya, kita baca dalam keadaan sama-sama berdiri, boleh? Sebab saya kena tolong tuan-puan sekalian. Saya nampak ada yang gegar kepala banyak kali macam ni. Macam tu kan.
Subhanallah. Masa yang tinggal 15 minit lagi kan? Sebenarnya 1 minit. Patut habis 11.45. Kita sudah pukul 12. Boleh 15 minit lah. InsyaAllah. Okey, kita nak buat lompat bintang dulu. Staff-staff tuan ni fit tak ni, doktor? Dia roboh ya. Takut roboh. Okey, sebab takut sini roboh jadi tak dibuat. Subhanallah. Tapi bolehlah kita buat regangan sikit. Buat regangan macam ni ke depan. Okey, ke depan regangan. Okey, depan sikit, depan sikit. Okey, subhanallah. Okey, lepas tu ke kanan, kan? Kanan. Okey, turun sikit, turun sikit, turun sikit. Biar tegang. Ada yang membongkok urat tu. Okey. Allahu Akbar. Kan? Okey, sebelah kiri pula. Nampak sangat tak exercise ni. Macam tegang semua otot. Okey, buat tarik. Oh, kan lega, kan sedap tu. Okey, sekarang ni pusing. Okey, letakkan dekat pinggang kan. Lepas tu pusing sehabisnya. Ataupun tak letak pun tak apa. Buatlah cara tangan tu. Okey, pusingkan badan. Sampai bunyi. Kurang. Okey, belah kiri pula. Pusing. InsyaAllah. Okey, ada berapa lapis pinggang semua? Ada berapa lapis? Okey, kan target Ramadan kurus kan? Okey, lepas tu urut bahu masing-masing. Urutlah sendiri. Dah nasib badan. Tak ada orang nak urut. Suami pun tak urut. Isteri pun tak urut-urutlah sendiri. Syukur ada tangan kan? Ada orang lahir tak ada tangan. Urut betul-betul. Urut ke tak jumpa leher? Okey, urut bahu. Tegang-tegang. Okey, pusing sikit. Kan badan. Okey. Oh, rasa tak lega? Rasa tak? Yang buat betul-betul akan rasa lega. Yang buat main-main tak rasa. Okey, baik. Subhanallah. Kita akan bacakan hadis ni sama-sama. Masya Allah. Ya. Berdiri. Tak ada saya seorang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila duduk. Subhanallah. Tapi saya nak kekal berdiri ya. Masya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 gandaan. Tidaklah aku katakan yang alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. Ini berkenaan dengan jumlah pahala yang kita akan dapat dan jumlah kebaikan kita akan dapat untuk setiap huruf bacaan Al-Quran. Sampai Nabi sebut, setiap huruf yang kamu baca, kamu diberi satu kebaikan dan digandakan 10. Betul? Gandaan 10. Dan Nabi kata alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sekarang cuba kira ada berapa huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Itu perkataan. Ada berapa huruf? 7. Salah. Dan ada berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Ada yang sebut 24. Khilaf ulama ni. Ada 7. Cuba kira betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Jawapannya adalah 19. Siapa tu yang first jawab tu? Wow. Oh, dia saling mengalah. Masya Allah, hebat. Ini rare ni. Kalau orang saya kan. Ni dia. Yang ni cakap dia, ni dia. Jadi berlakulah pergaduhan yang antara dua kawan baik ini. Maka kita beri dua-dua hadiah. Gitu. Masya Allah.
Tuan-puan sekalian, sebenarnya dah ada juga orang tak awal jawab, tapi dia macam jawab tak jawab, confuse tak confuse. Tu dia jawab dengan yakin 19 gitu. Okey. 19 huruf. Nabi kata setiap huruf digandakan berapa? 10. Jadi 19 kali 10 jadi 190. Itu kalau bulan biasa. Kalau bulan Ramadan digandakan sehingga 700 kali ganda. Okey, sekarang kira 190 kali pula 700. Jadi berapa? 133,000 kebaikan dan pahala. Itu ada di kalangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baru bismillah saya dibaca. Subhanallah. Baca sikit dah berhenti. Sebab dia kata dah banyak sangat ni. Bismillah pun dah ratus ribu. Cukuplah tu. Banyak-banyak sangat. Oh, Pak Ena dah sampai. Masya Allah. Silakan ada. Kita tahu Pak Ena gedik-gedik. Masya Allah. Ini adalah founder di Zandra, founder Raihana, founder Salam. Saya tak ada founder apa-apa. Saya founder apa? Ya ada. Sebab nak jadi jugalah founder, Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. Jadi cuba bayangkan. Sebab itu sebenarnya pahala yang paling banyak dan pahala yang paling mudah dan paling cepat adalah pahala membaca Al-Quran. Setuju atau tidak? Dan para sahabat, mereka bila Nabi sebut pasal gandaan-gandaan pahala ni, para sahabat dia kejar. Sebab dia percaya betul-betul apa yang Nabi sebut. Kita pula hari ni bila sebut pahala ni gandakan sekian-sekian, bulan Ramadan sekian-sekian, kita yalah okey. Sebab itu para sahabat, para alim ulama, wali Allah, orang-orang alim bila dengar, bila melibat gandaan bulan Ramadan, dia bersungguh-sungguh. Sebab itu tak pelik mereka boleh khatam 60 kali bulan Ramadan. Boleh khatam setiap hari bulan Ramadan. Contoh yang lain, tuan-puan sekalian. Nabi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat kamasali habbatin sab'a sanabil ambatat. Okey, lepas tu mungkin cik suami boleh tolong cari. Tu ada tu Amal-Weli tu. Boleh tak bawa ke depan Amal-Weli ni? Subhanallah. Sini ada. Masya Allah. Okey, saya rasa Dr. Aswan mesti hafal lancar ni ya. Baca sama-sama. Subhanallah. Ini contoh yang Allah tulis di dalam, bukan Allah tu, Allah berfirman dan dirakam di dalam Al-Quran. Jom kita baca sama-sama. Ini bukan pasal bacaan Al-Quran. Tetapi kalau perasan tuan-puan sekalian, bukan hanya firman Allah, hadis Nabi pun ada banyak. Okey, kita akan nampak berkenaan dengan jumlah-jumlah ni. Kamu baca sekian, kamu akan dapat berapa. Dan ada kaitan dengan Ramadan. Sebelum kita baca ni, jangan baca lagi. Nabi SAW bersabda, Man qama Ramadan, man sama Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa maksudnya? Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, membangunkan Ramadan dengan iman. Iman apa? Percaya. Wahtisaban. Wahtisaban apa? Menghitung. Ihtisaban asal perkataan hisab. Betul atau tidak? Ilmu hisab, ilmu kira-kira. Ilmu menghitung. Ilmu matematik. Dan disebut juga ihtisaban dengan muhasabah diri. Bukan juga itu bermaksud menghitung diri, menilai diri. Sama juga bila kita menghitung, sama kita sedang menilai. Hitung markah orang, bukankah kita menilai? Jadi bila kita menghitung pahala, kita sedang menilai. Okey. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka akan diampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Bukan dosa 5 hari, bukan dosa ni, dosa seluruh sepanjang umur kita. Kenapa para sahabat bila bulan Ramadan bersungguh-sungguh ibadah, bersungguh-sungguh baca Quran, bersungguh-sungguh buat segala perkara? Sebab mereka menghitung-hitung. Oh, kalau buat bulan lain gini, bulan Ramadan berganda-ganda. Jadi dia sungguh-sungguh.
Tapi masalah kita ni, hari pertama rasa lagi Ramadan, hari kedua rasa lagi. Masuk hari ketiga seterusnya nanti, kita dah rasa hari bulan Ramadan sama macam bulan lain. Betul atau tidak? Solat kita sama dengan bulan lain. Puasa kita pun sama dengan puasa sunat di bulan lain. Ini antaranya bukti bagaimana Allah nak suruh kita nampak kira-kira ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Saya rasa kita hijrah dan juga di Assalam sama juga di Zandra, sama juga di Raihana. So kita ada 4 gabungan hari ini. Ayat ini kita kena jadikan ayat hafazan. Soalannya semua tim kena hafal, semua staf kena hafal, orang atas kena hafal. Tak susah sebenarnya kalau kita nak. Betul tak? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Rasa macam susah. Kalau tak dapat hafal sampai habis ni, hafal sampai sini. Kalau tak dapat sampai sini, sampai sini. Maksudnya dia tetap sempurna juga. Cuba kita tengok maksud. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Perkataan fi sabilillah, pada jalan Allah. Kama sali habbatin, seumpama seperti sebiji benih. Habbatin, sebiji benih. Ambatat sab'a sanabila, yang mana daripada sebiji benih akan terbit 7 tangkai. Sebiji benih terbit 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, dan pada setiap tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 lagi. 100 apa? Dan mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah Maha luas rahmat dan pengetahuannya. Tuan-puan sekalian, kita infak harta di jalan Allah ibarat seperti satu biji benih akan keluar 7 tangkai. Di setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Jadi semuanya berapa? 700. Kalau hari ni saya bagi tahu, tuan-puan sekalian, saya ni wakil investment. Kalau tuan-puan invest dengan saya hari ni RM1, esok jadi RM700. Nak invest tak? Nak invest RM1 ke berapa? Nak invest berapa? Esok. Mula tak percaya. Lepas tu bagilah RM1. Esok okey, 700. Akhirnya nak invest berapa? 1,000? Ya, berjuta-juta. Maksudnya takkan invest 100. 100 jadi berapa? 100 kali 700 jadi berapa? 7,000. 100 jadi 7,000. Okey, kalau bagi 1,000, 1,000 lepas tu kali 700 jadi berapa? Duit kita cepat. 700,000. Ya, betul lah. Bagi 1,700,000. Anda akan bagi 1,000 ke? Takkan. Ni telefon mak, telefon ayah. Mak, keluarkan semua duit tabung haji tu, mak. Ayah gini-gini. Oh, betul 100 jadi 700. Ya, betul. Oh, kalau gitu, kereta ni kita jual dulu. Biar ni pasal nanti ni. Betul atau tidak? Dalam bab dunia, kita akan cepat menghitung. Dan sebab benda tu kita nampak di dunia. Kita nampak gandaan tu. Kita boleh nampak dah. Kalau jadi 700,000, beres rumah. Selesai. Kita dapat kebebasan kewangan. Itu ini. Takkan 1,000 je. Semua simpanan, semua apa. Kita akan sanggup korbankan. Sebab nampak gandaan tu. Tapi apabila Allah memberitahu kita, apa yang kamu nafkahkan harta kamu di jalan Allah digandakan 700 kali ganda. Tapi kita tak hitung. Kita tak kira dalam fikiran kita. Sebab itu bila Nabi bacakan firman Allah ni dah hadapan para sahabat, Abu Bakar bawa semua hartanya. Sayyidina Umar bawa separuh. Kalau ada 10 juta bagi 5 juta. Kita tak sanggup.
Kalau ada 100,000, mungkin kita bagi 10,000 contoh. Sahabat Nabi ni miskin, susah. Ya Rasul, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Apa aku nak beri ya Rasulullah? Kalau kamu tak ada apa-apa, Rasul tak cakap kamu tak ada apa-apa, tak apalah, dan kamu asnaf. Tak. Dalam bab sedekah, Nabi tak bagi excuse walaupun pada orang miskin. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa ya Rasul. Aku dah balik rumah, tak ada makanan tersisa. Tak ada apa-apa harta aku boleh beri. Rasul kata, kamu membantu orang yang susah itu sedekah bagi kamu. Kamu mengangkat barang orang yang tak mampu nak angkat, itu sedekah bagi kamu. Kamu berkata-kata yang baik, itu sedekah bagi kamu. Kamu menahan diri kamu daripada melakukan maksiat, itu sedekah bagi kamu. Tapi kita bukan berada di level tu. Allah beri kita rizki harta. Takkan kita nak guna tu je. Oh, saya tak sedekah tu. Saya sedekah tolong kawan saya siapkan kertas kerja nak bagi kat Dr. Asfar. Contohlah. Sebab ini bagi orang yang miskin sungguh-sungguh, yang tak ada apa-apa. Besar sangat pahala. Cuma saya nak kita faham apa maksud fi sabilillah. Kalau kita tengok asnaf, senarai asnaf, 7 asnaf, 8 asnaf tu, ada satu zakat kita boleh dialihkan kepada fi sabilillah. Betul tak Dr. Asfar? Yang lain, para ulama kata pahala tak digandakan. Hanya fi sabilillah digandakan 700 kali ganda. Sebab ini disebut dalam Al-Quran. Yang kita bagi makan, alhamdulillah pahala besar. Kita bantu orang ni. Tetapi fi sabilillah ni apa dia? Kita infak apa sahaja gerak kerja dakwah di jalan Allah. Fisabilillah ini yang berkait contoh orang yang wakaf bangunan madrasah, masjid, surau. Yang taja anak-anak belajar. Saya sebenarnya nak buka juga peluang. Kalau ada orang yang nak menaja anak tahfiz kami di Hitas. Saya bukan sebab saya baca ayat ni saya nak ni. Bukan saya nak menagih. Saya kata peluang. Orang yang faham, dia akan rebut peluang, balik bincang dengan suami dia. Boleh tak kita taja seorang? Tak mampu seorang, separuh saja. Sebab ada anak yatim, ada asnaf nak masuk tapi tak mampu. Kami pun bagi yuran cukup-cukup saja untuk menampung segala kos. Tapi ada orang yang faham, dia bersungguh walaupun dia biasa je tapi dia nak dapat fisabilillah. Kenapa fisabilillah ni tak ramai orang nak menyumbang? Kalau kita kata nak bagi tolong orang susah, orang miskin makan, ramai nak menyumbang. Sebab bila bagi terus nampak. Tapi fisabilillah tak nampak tak? Fisabilillah sumbangan kepada orang yang kuat. Contohlah Dr. Asfar. Minta, okey, kita ni nak wakaf sekian-sekian. Kita nak buat klinik apa kan banyak buat infak kan. Contoh apa? Kalau bina ada buat klinik apa ataupun servis yang percuma sunatan apa semua kan. Akan ada banyak buat servis-servis yang percuma begitu. Okey, contohlah. Dr. Asfar kata, okey, siapa nak infak, itu fisabilillah tau. Okey, siapa nak infak ni, yang minta Dr. Asfar. Boleh jadi orang kata, doktor tukang kaya, doktor lah infak, kenapa nak minta dengan orang lain ni? Sebab kita bagi duit ni pada orang yang kuat ni, bukan orang susah. Oh kan, duit kan banyak keuntungan, dia bagi percuma je lah, kenapa nak infak? Bila ada tawaran infak, ia bukan tentang siapa yang terima ataupun siapa yang minta, dia tentang diri kita. Ia tentang diri kita. Kita nak rebut tak peluang ni? Kita nak rebut tak? Bulan Ramadan dinama Syahrul Jud, bulan derma ataupun bulan dermawan, bulan sedekah. Kenapa? Nabi SAW, sahabat Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah dan bilakah sedekah yang afdal? Nabi sebut sedekah di bulan Ramadan. Kemudian Sayyidatina Aisyah, sahabat Nabi kata, aku tidak melihat laju sedekahnya melainkan di bulan Ramadan. Dan Nabi bersedekah di Ramadan lebih laju daripada angin. Ada tak orang kat sini boleh lumba lari dengan angin? Tak ada. Kelajuan angin berapa? Kita tak mampu nak kejar angin. Nak bagi tahunya Rasul di Ramadan laju keluar. Laju keluar. Maksudnya nak sedekah tu tak fikir. Sebab apa? Ganjaran yang Allah sediakan. Ini adalah bukan di bulan Ramadan, ia 700 kali ganda. Kalau bulan Ramadan, sebab itu ada ayat. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikenakinya. Kita tak tahu gandaan di bulan Ramadan, berapa banyak dan sebagainya. Inilah akaun yang kita akan buka bila masuk kubur besok. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ada orang setiap hari bulan Ramadan, dia pastikan dia sedekah. Dia tak nak terlepas satu hari di bulan Ramadan tanpa sedekah. RM5 ke RM10 ke, bagilah berapa pun jumlah, bagilah kepada sesiapa pun yang memerlukan ataupun jihad fi sabilillah. Contohlah, anda bagi sedekah kepada Hitas. Kami orang muda, kami orang sehat. Lepas tu bagi kepada bangunan pun cantik.
Kita pula memikir mesti bagi pada orang yang uzur, orang yang memerlukan. Tapi bila bagi pada orang sehat boleh kembangkan lagi sedekah anda. Betul atau tidak? Orang yang sihat, dia boleh memanjangkan sedekah tu. Anak-anak tu baca Al-Quran, penyumbang, pewakaf, boleh pahala yang berterusan. Itu yang kita sebut fisabilillah sekarang, susah orang nak derma. Orang suka derma kepada orang yang lemah, orang yang memerlukan, sebab bila bagi, dia terus jelas. Saya sebenarnya diberi kesedaran ni oleh adik saya masa saya pergi Mekah, Madinah baru ni. Dia kata Kak Mak, dia panggil saya Kak Mak. Adik saya dia mutawif, saya pun bimbing juga jemaah jumpa. Dia kata memang betul bila datang Mekah Madinah, di kalangan kita lebih banyak nak infak kepada asnaf yang kat situ. Bagus, teruskan buat. Tetapi tolong ingatkan, dia kata, ingatkan kepada, sebab derma di Madinah digandakan 10,000 kali ganda. Di Masjidil Haram digandakan 100,000 kali ganda. Sebab bukan solat je digandakan, semua ibadah digandakan di tanah suci. Dia kata rugi kalau dia orang tak infak fisabilillah. Sebab infak fisabilillah, kiralah kalau satu tu kali 700, kalilah pula 100,000. Berapa banyak? Para sahabat mereka buat hitungan ni. Sebab itu mereka kejar-kejar infak, kejar-kejar ibadah. Kita bila dengar baca macam tu lah, oh 7 biji ni okey, lepas tu tak infak. Sebab tak ada iman, tak ada percaya. Kita tak percaya. Tadi tu saya sebut pasal investment dengan saya RM1 jadi 700. Saya ni siapa? Ustazah Asma. Bolehlah percaya, takkan Ustazah nak menipu kan? Bagilah RM1. Dia tengok esok dapat 700. Tapi yang berjanji ini Allah. Janji Allah dan Rasulnya maha benar, tuan-puan sekalian. Jadi ini adalah satu moto ataupun tema yang sangat tepat dipilih oleh Amanway, oleh kita semua, insya-Allah. Akan menjadikan, Allahualam, kita, saya yang cakap, Ustaz kita sendiri cakap, kadang kita tak praktis di tempat kita. Tapi bila kita menyampaikan, tutup, subhanallah, walaupun tak banyak pasal Al-Quran, tuan-puan sekalian, kita dah sampai masa, dah lebih dah ni. Masa bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, 2 minggu, 3 minggu lepas, kami adalah dijemput makan, ataupun kami juga menjemput belanja orang makan macam itulah. Ketika tu di Mekah ni. Makan tu di Mekah ke Madinah? Restoran tu, encik suami, Mekah ke Madinah restoran tu? Encik suami buat-buat mikir-mikir. Padahal tak mikir kan. Jumpa tu Mekah ke Madinah. Tak apalah, saya rasa di Mekah bila nak balik. Subhanallah, hamba Allah ni umur dia dah 60 lebih. Umur dia dah 60 lebih, dekat 70. Dia adalah seorang yang tak dikenali sangat. Tapi dia ada rangkaian bisnes di Malaysia ni sangat banyak cawangannya. Dia ada kilang juga. Lepas tu adalah beberapa perniagaan dia. Sampai dia buka cawangan di luar negara. Kan, cawangan di luar negara. Jadi, kita akan, bila jumpa orang berjaya macam ni, dengan anak-anak pun semua kerja dengan dia. Semua ke tak semua, saya tak pasti. Tapi hampir semualah kerja dengan dia. Menyambung legasi perjuangan dia. Subhanallah. Bila saya tanya, dah keluar, dia pun iring kita. Orang tua dah ni kan. Apa amalan? Sampai dia dapat ada pekerja yang kerja ni 40 tahun dah dengan saya. Ni dah 30 tahun ni Ustazah. Bahkan ada seorang pekerja yang dikenalkan. Dia kata, Ustazah, dia ni dah, sebab dia hantar keluar negara 4 bulan lah tak balik. Sebab urusan kan. Lepas tu dia kata, ni kalau perniagaan buka pukul 7, 2 jam sebelum dah sampai dah dia ni. Sebelum subuh dah sampai dah ni. Dia lah paling lewat balik. Dia general manager lah. Umur dah 50 lebih kot general manager tu. Dia umur 60 lebih kan. Kerja jadi nombor 1, keluarga yang nombor 2. Bukan bermaksud saya bagus macam ni. Saya nak sebut apa yang dia cakap. Dia ni macam keluarga tu, walaupun saya cakap, tapi kerja semua-semua. Dia duduk hormat. Ya Ustazah lah, Masya Allah. Ya, sebab daripada kerja saya bawa balik pada keluarga juga. Seorang yang sangat committed dan sebagainya. Cuma saya nak, apa amalan Tuan Haji ni, hamba Allah yang berjaya ni. Pejabat
akan ambil beberapa orang ustaz untuk pastikan semua pekerja saya lancar baca Quran. Daripada dulu sampai sekarang. Yang paling penting adalah manager ni. Semua kena lancar Al-Quran. Jadi setiap hari, staff ini akan baca Quran depan ustaz. Dia orang gila-gila lah. Ustaz tu ingat, lepas orang ni 15 minit, orang ni pula. Mesti baca Quran dengan fasih. Mesti lancar baca Quran. Saya kata setiap hari, ya. Pekerja kat kilang ke, pekerja kat restoran ke, pekerja kat situ ke, kat sini ke. Pagi-pagi baca Al-Quran. Kalau tak sempat pagi, ustaz tu datang, semua kena tahsin. Kena baca Al-Quran. Saya tak boleh nak ajar, saya tak sempat. Tapi saya kena pastikan semua staf ini adalah ahli Al-Quran. Mesti baca Al-Quran. Mesti lancar baca Al-Quran. Saya tak naklah ada staf ni rupanya kita tak tahu. Dia tak pandai baca Quran. Dia ni baca Quran masih salah lagi. Sebab saya kira itu tanggungjawab juga. Lepas tu yang kedua, yang sangat susah saya rasa nak buat, iaitu dia kata berkekalan dalam wuduk. Oh, ni susah. Lagi orang perempuan kan. Berapa kali nak pakai bedak kan. Berkekalan dalam wuduk. Dia kata 24 jam. Kecuali tidur memang batal wuduk lah. Tapi habis wuduk ambil. Ambil wuduk sambung ambil. Alhamdulillah. Memang itu satu kekuatan yang luar biasa. Dan kita tahu itu amalan Sayyidina Bilal antaranya. Sampai 8 tapak kakinya terdengar di syurga. Wuduk. Subhanallah. Sorry, ada satu lagi. Yang ketiga ialah solat mesti di awal waktu. Apa pun berlaku, apa pun sibuk macam mana pun, usahakan solat di awal waktu. So, Al-Quran. Yang kedua wuduk. Yang ketiga adalah solat di awal waktu. Tuan-puan sekalian, perasan tak? Kalau kita ambil wuduk rasa nak kentut. Kalau tak ada wuduk tak ada nak kentut pula. Ada yang kata gangguan syaitan. Syaitan yang disalahkan. Tapi doktor-doktor mesti tahu apa perubahan yang berlaku bila air kita disentuh, kulit kita bersentuh. Ada tindak so digosok pula. Tapi doktor ni saya baca dalam internet doktor tak, kajian sains terhadap wudu. Gaji dan tertentu. Dan kita kan disunatkan menggosok. Berlaku perubahan yang menyebabkan memberikan efek kepada ketenangan, berikan efek kepada yang menyebabkan angin tu. Dari segi kesihatan tu dia ada kaitan. Bagaimana proses. Saya cakap depan doktor ni bayar. Subhanallah. Ada proses yang berlaku. Tak tahu proses apa tu di bawah kulit tu. Yang menyebabkan tubuh badan kita ini nak mengeluarkan benda-benda yang tak elok daripada badan. Mula-mula kita nak kekal wuduk, memang asyik nak ketuk. Lama-lama wuduk itu boleh kekal. Boleh kekal, mula-mula mungkin setengah jam. Lama-lama sejam, lama-lama 3 jam pun boleh tahan. Sebab dia dah keluarkan benda-benda yang mungkin menyebabkan angin tu. Nanti doktor tengoklah balik ya doktor. Doktor kan? Doktor kan doktor? InsyaAllah. Subhanallah. Sebab saya dulu ada modul bagaimana solat, saya baca gabungan buku-buku yang 3 orang profesor UKM tu kan. Profesor In Siu Chok, Profesor Abu Bakar, Profesor Fatimah. Mereka memang buat kajian solat dari sudut sains. Pasang alat-alat. Bila berdiri tegak macam ni, rukuk macam ni, sujud macam ni. Lepas tu kalau rukuk, luruh tubuh badan macam mana beza dia. Bahkan jari kita tu, ramai orang solat kan, kaki ke belakang macam tu. Tapi melengkungkan jari tu pun memberikan beza kepada komposisi badan. Kepada jantung, aliran darah. Semua pergerakan dalam solat yang kita nampak sunat, sunat je. Kaki ke belakang tak lipat tu sunat je. Tetapi rupanya bila dikaji oleh saintis-saintis, mereka bukan doktor perubatan tapi mereka saintis. Pakar-pakar dalam bidang tertentu, dalam otak apa semua keseimbangan badan. Jadi sebab itu akhirnya ramai orang bukan Islam masuk Islam apabila mereka mengkaji semua yang berkaitan dengan solat. Solat itu sendiri, wuduk itu sendiri, azan itu sendiri dan lain-lain. Jadi subhanallah, alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Itulah daripada saya, mohon maaf salah dan silap. Sedikit saja yang mampu dikongsikan, lagi-lagi topik yang patut saya sentuh mendalam ada berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah.
memberikan signal daripada tadi, berani dia berdiri macam tu kan. Pukul 12 lagi insya-Allah. Kalaulah masa lagi untuk bukan hari ini, untuk akan datang, wallahu alam, ataupun boleh panggil penceramah-penceramah lain bulan Ramadan ni, saya kan dah mulakan tentang bab Al-Quran dan Ramadan. Contohnya, tapi masa tak mengizinkan, untuk tadabbur surah Al-Fatihah. Kalau dapat tadabbur surah Al-Fatihah saja pun, itu dah sangat best, sangat seronok, sampai akhirnya kita akan jatuh cinta dengan Al-Quran. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, tuan-puan sekalian, boleh tak 2 minit saya kupas Bismillah je, boleh ya? Okey, tuan-puan sekalian, ada tak orang tiba-tiba bercakap sebut dengan? Ada tak ayat permulaan sebut dengan? Kita kalau buat karangan, tiba-tiba ayat perkataan awal dengan, lulus tak? Kita tak boleh memulakan ayat dengan perkataan dengan. Dan kita tak boleh menulis karangan dengan perkataan dengan, betul tak? Tapi Bismillah, apa maksud Bismillah? Dengan. Kalau fikir macam tergantung, tiba-tiba dengan. Kalau saya kata saya datang ke sini dengan suami saya, mesti ada ayat sebelum. Antaranya ulama sebut, perkataan sebelumnya, saya baca Al-Quran dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasihani. Saya memulakan kerja saya dengan nama Allah yang Maha Pemurah dengan Maha Pengasihani. Contohnya, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya mengambil tisu ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Apabila kita nak punchcard Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya saya punchcard dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Bila kita makan, kita sebut Bismillah, seolahnya kita sebut sahaja aku makan dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Dan apabila kita sebut Bismillah dengan nama maksiat. Mustahil kita boleh tengok benda maksiat dalam keadaan kita sebut nama Allah. Dan apabila kita banyak menyebut nama Allah, Allah berfirman, fazkurullaha azkurkum. Maka apabila kamu banyak menyebut Allah, kamu sebut Allah, kamu akan disebut oleh Allah. Apabila kita menyebut nama Allah, Allah akan menyebut kita. Apabila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Mana lebih penting, kita ingat Allah ke Allah ingat kita? Allah ingat kita. Bila Allah ingat kita, kita sentiasa akan dalam jagaan Allah. Jadi buat apa-apa, nak beli belah nanti handbag tu, Bismillah. Daripada nak beli 1, beli 10. Sebab terus terlintas nak bagi hadiah. Itu idea-idea yang diberikan supaya dilaksanakan ya. Mohon maaf, terima kasih. Selamat Ramadan Al-Mubarak dan selamat Hari Raya Aidul Fitri Al-Mubarak. Saya nak jadi orang pertama, belum orang ucap lagi kan? Okey. Subhanallah, terima kasih sekali lagi pada Assalam. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.